like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan pemancing sekalian? Semoga sehat sejahtera di mana anda berada. Dikurniakan kesihatan, rezeki yang melimpah ruah serta dalam keadaan yang sejahtera. Rakan-rakan sekalian, untuk episod kali ini saya akan membawa rakan-rakan menyeberangi sempadan Malaysia ke Thailand. Walaupun cerita ini dah lama tetapi masih relevan untuk angler-angler ataupun pemancing-pemancing di Malaysia. Kerana pada bulan 11, 12, 1, 2, 3 biasanya sebelah pantai timur semenanjung Malaysia keadaan lautnya bergelora. Maka banyak pihak yang memilih untuk ke pantai barat. Tidak terkecuali juga untuk memancing di negara jiran. Nama-nama seperti Pak Bara, Kantang, Phuket, Panga, Ranong antara tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh pemancing-pemancing tegar dari Malaysia. Jadi saya akan membawakan sebahagian kecil secebis kisah memancing di negara jiran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas komitmen rakan-rakan untuk mengembangkan lagi channel ini. Baiklah rakan-rakan sekalian, saya permudahkan cerita kali ini. Saya sampai di Bukit Kayu Hitam dari Johor Bahru, bertolak dari malamnya sampai lebih kurang awal pagi, dan pukul 9 kami telah berada di Pekan Chan Lon. Jadi kalau dari Johor Bahru sampai ke Bukit Kayu Hitam keseluruhannya menggunakan highway lebih kurang 800 km. Jadi kami singgah di Pekan Chan Lon untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan dokumen-dokumen untuk masuk ke negara jiran, terutamanya untuk membeli insurans kereta bagi berada di negara jiran. Kita kena beli ini untuk langkah-langkah keselamatan dan beberapa dokumen yang perlu kita bawa memasuki negara jiran ini. Prosesnya tak susah, prosesnya tidak susah. Jadi setelah dokumen-dokumennya dibeli di Pekan Chan Lon tersebut, kami meneruskan ke Bukit Kayu Hitam. Di sempadan ada stesen minyak. Isi dahulu minyak penuh-penuh, goyanglah tangki itu sampai boleh masuk penuh, kerana di negara Thailand minyaknya lebih mahal. Untuk sampai ke Panga dan balik, untuk satu tangki penuh tak sempat, tak cukup. Untuk balik tidak cukup satu tangki penuh. Kalau Kantang sempat cukup satu tangki pergi dan balik, kerana harga minyak di Thailand ni lebih kurang RM3 ke RM4 1 liter berbanding negara kita RM2.20. Berbeza kan? Untungnya menjadi rakyat Malaysia. Terima kasih kerajaan Malaysia yang prihatin kepada rakyat. Kami sampai di Sadau ataupun Bukit Kayu Hitam lebih kurang pukul 12, kerana pada hari itu ramai sangat pelancong-pelancong yang nak masuk ke Thailand. Jadi prosesnya agak lambat.
agak lambat sedikit prosesnya untuk clear semua urusan-urusan berkaitan di sempadan. Dan pukul 2 lebih, pukul 2 kami dah melepasi dan singgah sebentar di Masjid Nurul Huda, iaitu di antara Bukit Kayu Hitam ataupun Danok, Pekan Danok ke Hat Nyai. Ada sebenarnya jalan itu banyak masjid di tepi-tepi jalan tersebut. Apa yang menarik saya nak ceritakan tentang masjid ni, tapi satu keistimewaan yang saya dapat pelajari di sana ialah terdapatnya kedai makan di dalam masjid. Kedai makan, jadi maksudnya fungsi masjid itu digunakan sebaik mungkin. Selain daripada tempat ibadat, dia juga menjadi tempat mencari rezeki kepada individu tertentu. Dah tentulah masjid itu dapat dijaga dengan baik. Jadi lebih kurang pukul 2 lebih kami meneruskan perjalanan ke Hat Nyai dan seterusnya menuju ke Krabi. Kerana sudah malam, kami mengambil keputusan untuk beristirahat dulu di Krabi dan menyewa hotel di sana. Terdapat juga rakan kami yang belum sampai. Jadi titik pertemuannya adalah di Krabi inilah, Jadi biasanya saya akan menukar SIM card saya apabila sampai di Petalong. Petalong adalah simpang 4 yang menuju ke Bangkok dan menuju ke Krabi. Biasanya di situ ada 7-Eleven, tempat untuk menukar SIM card. Biasanya saya begitulah, sampai di Petalong baru saya tukar SIM card Thailand. Seterusnya kami sampai ke Krabi, dan oleh kerana dah lewat, maka kami pun memutuskan untuk makan dahulu di salah sebuah kedai yang terdapat sebelum masuk ke Pekan Krabi. Husna Palace. Di Husna Palace sebelah aja dengan masjid sebelum sampai ke Ong Nang Road, yang tempat yang terkenal di Krabi ini. Jadi kami menginap di Hotel Halina berhampiran saja dengan masjid tadi untuk satu malam. Semuanya diuruskan oleh Cikgu Sarwin. Jadi selepas makan malam, beristirahat seketika, kami bersantai-santai ke Ong Nang tadi, Jalan Ong Nang ni. Biasanya tempat Ong Nang ni tempat tumpuan pelancong menuju ke pulau-pulau peranginan yang terdapat di Krabi. Itu episod yang lain, nanti saya akan ceritakan untuk ke pulau-pulau James Bond lah, Pulau Ayam lah yang terdapat di Krabi. Itu tunggu dulu, ini episod untuk pergi memancing. Jadi sana kami naik tutut yang dihias indah, berpusing-pusing Pekan Krabi ini sekejap, sebelum kami pun balik ke hotel untuk beristirahat, kerana pada besok kami akan meneruskan perjalanan lebih kurang 2 jam lagi menuju ke Panga. Panga ni sebenarnya tak jauh dari Phuket. Jalan ke Phuket itu adalah simpang ke Panga ni lah. Phuket turun ke bawah dan dia Panga naik ke atas sikit saja. Kalau nak ikut segi jauhnya, lebih kurang Phuket dan Panga ni. Jadi sebelah paginya, pukul 7 pagi, kami dah siap-siap untuk menuju ke Panga, kerana barang-barang dalam Hilux tu terpaksa kami keluarkan sebahagian bagi memastikan keselamatan pancing-pancing yang terdapat di belakang Hilux tersebut. Jadi selamat tinggal Hotel Hilana, dan kami menuju ke gerai untuk bersarapan pagi.
Jadi menu istimewa pada kali pagi ini ialah roti canai favorite, roti canai dan nam cerai ataupun teh tarik, teh tarik. Jadi selepas bersembang-sembang mengatur strategi dan sebagainya di Krabi, kami pun meneruskan perjalanan lebih kurang pukul 9 menuju ke Panga. Ya, santai-santai saja, tidak laju-laju, kerana di Thailand, negara orang, kita perlu berhati-hati di jalan raya. Jalan rayanya sangat cantik. Bila sampai ke kawasan Krabi ini, kehijauan itu terselah. Dan kami sampai ke Panga, ataupun Chap Lamu Pier, ini lebih kurang pukul 12. Setelah parking kereta, kami memunggah barang, naik ke atas bot untuk berlayar menuju ke Pulau Sembilan, dan lepas pada pulau itulah. Jadi nak diikutkan cerita, laut di sana memang dalam-dalam, lautnya dalam-dalam. Ada satu tempat tu yang kami jumpa lebih kurang 1 kilometer, 1000 meter dalamnya. Tu tempat tu tak boleh memancing lah. Biasanya kita memancing dari sekitar 300, 400, 500 meter. Batu ladung tu biasanya 2 kilo setengah ke 3 kilo. Walau bagaimanapun, dalam trip kali ini sedikit kekecewaan kerana pihak Tekong hanya membenarkan sebelah bot saja turun. Dahulu kalau tak ada, naik sebelah lagi pula turun. Tujuannya baik, iaitu untuk mengelak pancing berbelit antara satu dengan yang lain kerana faktor kedalaman. Tetapi bagi saya, jika kita menggunakan batu ataupun ladung yang sama berat, semua orang menggunakan batu ladung yang sama berat, insyaAllah perkara ini dapat dihindarkan. Kecuali lah kalau bot itu parking ataupun menurunkan sauh. Kami tidak turunkan sauh, hanya dipanggil terapung di salah satu tempat untuk memancing. Sebab itulah prestasi kurang memberansangkan, walaupun dapatlah menarik longtan, kerapu hitam itu, ikan lemon, adalah tenggiri untuk waktu trolling, waktu dalam perjalanan itu. Dipendekkan cerita, hasilnya agak kurang memberansangkan berbanding dengan jarak perjalanan hampir 1300 km ke Thailand tersebut. Walau bagaimanapun, itu bukan alasannya kita mencari pengalaman, mencari kawan pemancing di serata negara. Niat kita baik, walau rezeki itu Allah yang menentukannya. Setelah 3 malam di laut, kami berangkat pulang pada malam tersebut dan sampai ke pelabuhan di awal pagi. Di subuh dah sampai. Jadi masuk muara menuju ke pelabuhannya agak jauh, dan sampai ke pelabuhan itu sekitar pukul 7 pagi. Dalam perjalanan itu saya santai-santai melihat pemandangan yang cantik Pulau Sembilan. Waktu pagi nelayan keluar untuk mencari rezeki dan kami masuk ke Kuala. Jadi pemandangannya sangat menarik. Satu pengalaman yang sangat berharga memancing di Panga ini. Di Panga ni, InsyaAllah mungkin satu masa kita boleh pergi lagi ke sana, kalau ada pihak-pihak yang sudi menganjurkan trip di sana. Jadi setelah memunggah barang-barang, memunggah ikan, dibagikan ikannya tak terlalu banyak. Jadi rakan-rakan yang lain memutuskan untuk membeli ikan dengan nelayan tempatan yang lebih murah. Satu
pengalaman yang saya nak sebutkan di sini ialah bertemu dengan ikan yang pelik ini, ikan-ikan yang pelik ya. Bertemu dengan ikan-ikan pelik, lepas tu membeli pula ketam yang pelik. Ketam tu namanya kakacan kalau tak salah saya dalam bahasa tempatan, bentuknya bulat, kepiting. Itu semua ialah ikan-ikan ataupun yang berada di kedalaman yang sangat dalam. Di Sabah ada jumpa ikan ini, di Sarawak pun ada jumpa, iaitu melebihi 100 meter. Ketam ni mungkin kawasan gunung berapi tak. Ada juga di kawasan Sabah, dan tropika ni kebanyakan ada, tapi tempat-tempat yang sangat dalam, Sebenarnya kami dalam perjalanan balik tadi, kami singgah sebentar di Hat Nyai, pekan Hat Nyai, pekan yang sangat besar juga di selatan Thailand ini. Jadi kami memutuskan untuk memasak ketam pelik tadi, kakacan tadi. Jadi rasanya macam biasa ketam sajalah. Cuma bentuknya yang pelik itulah yang menarik minat saya, terhadap ketan ini ataupun spinner crab ini ya, spinner crab. Dipanggil spinner crab. Jadi selepas makan itu kami pun menerus balik ke Malaysia, dan kami sampai di Johor Bahru, lebih kurang pukul 10 pagi. Keluar dari border dah pukul 6, dan meneruskan perjalanan, rehat seketika di rumah kawan Cikgu Anwar di Gurun. Lepas itu kami meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dan sampai pukul 10. Inilah secebis kisah perjalanan saya memancing di Thailand, Phang, Thailand. Jadi seterusnya kami bergerak balik terus ke sempadan, kerana jangkaannya kami balik pagi supaya kami dapat sampai ke sempadan, iaitu di Danok, Bukit Kayu Hitam, sebelum pukul 6 petang. Jadi alhamdulillah sempat sampai sebelum pukul 6 petang, sebelum gate ditutup ataupun pintu sempadan ditutup. Kalau tak, kena bermalam di Pekan Danok pula. Jadi alhamdulillah dapat melepasi sempadan dan meneruskan balik ke Johor Bahru. Jadi saya memandu lebih kurang 1,300 km pergi, 1,300 km balik, dengan highlight yang macam kuda. Tapi apa boleh buat, itulah yang ada untuk membawa saya beberapa kali ke Thailand, mencari pengalaman memancing di tempat orang. Bukannya tempat kita tak ada ikan, tetapi untuk mencari pengalaman, insyaAllah. Baiklah rakan-rakan sekalian, nampaknya episod kali ini sampai ke penghujungnya. Semoga terhibur dengan apa yang telah dipaparkan dan manfaat daripada pengalaman ini, dan memberi manfaat daripada pengalaman ini. Sebelum berakhir, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Berjumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.